Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah kita hari ini akan bersama-sama di muka surat 41 insya-Allah, iaitu di penghujung surah, di penghujung juzuk yang kedua. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 41 sebagaimana saya sampaikan tadi. Kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah ayat 249 sehingga ayat 252 insya-Allah. Insya-Allah moga-moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita cahayanya, kepada kita hidayahnya, taufiknya, supaya kita terus akan dapat beramal dengan Al-Quran. Kita akan dapat memahami Al-Quran dengan usaha kita yang sedikit ini. Tak banyak insya-Allah, tak banyak, tapi selama 30 minit sesi kita kali ini, insya-Allah moga-moga kita akan dapat sedikit pencerahan. Kita akan dapat sedikit gambaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita dalam muka surat ini daripada ayat 249 sehingga 252 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta bijunudihi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan baca masih lagi menyambung tentang cerita yang berlaku dalam Bani Israel, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua muka surat ini Allah Taala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada kisah iaitu Bani Israel, satu kumpulan daripada manusia. Cerita ini dikatakan adalah berlaku lebih kurang 1000 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi Isa alaihi salam, iaitu apabila orang-orang Bani Israel ini, mereka ini berada di Palestin, dan kemudian mereka ini telah dihalau daripada situ, mereka telah dikeluarkan daripada negeri mereka, mereka telah ditawan anak-anak mereka, keluarga mereka dan sebagainya. Jadi sebab itulah mereka ini bersungguh-sungguhlah nak lawan balik. Jadi sebab itu mereka berkata kepada salah seorang daripada nabi mereka pada ketika itu, iaitu Samuel. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan seorang raja, seorang yang akan menjadi ketua peperangan itu, iaitu Talut. Jadi kita telah baca kisah ini sebelum daripada ni, iaitu Talut ini sebenarnya adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah setelah daripada memilih Talut ini untuk menjadi pemimpin kepada mereka, lalu mereka ni bersama-sama untuk pergi untuk melawan. Jadi pada asalnya sebagaimana kita baca dalam muka surat 40 sebelum daripada ni, bahawa ramai daripada Bani Israel ini tak suka kepada Talut ni. Kenapa? Kerana Talut ni bukan daripada keturunan raja, bukan daripada keturunan, walaupun dia Bani Israel, tapi dia bukan keturunan Nabi. Jadi mereka kata dia, kalau mengikut ceritanya, adalah dia ni keturunan daripada Benyamin. Benyamin ni ialah salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihi salam, iaitu saudara kepada Nabi Yusuf. Jadi oleh kerana itulah mereka menolak walaupun dia Bani Israel. Jadi mereka nak bahawa orang tu ialah orang kaya dan sebagainya. Kerana sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa Talut ini hanyalah merupakan seorang yang bekerja sebagai pengembala kambing. Ataupun dalam satu riwayat dikatakan dia ni adalah merupakan seorang yang menjadi penjual kepada kulit binatang saja, iaitu memproses kulit binatang kemudian menjualnya. Itu saja kerja dia. Tetapi dia inilah seorang yang diberikan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang taat, seorang yang berakhlak baik dan sebagainya. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Talut ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Samuel kepada kaum Bani Israel. Walaupun kaum Bani Israel pada asalnya mereka tak nak terima Samuel ini, tak nak terima Talut ini. Jadi akhirnya apabila telah didatangkan tabut, sebagaimana yang kita baca dalam ayat yang terakhir dalam muka surat yang ke-40 kemarin sebelum daripada ini,
iaitu akhirnya apabila tabut telah datang dibawa oleh malaikat, turun oleh malaikat, lalu mereka melihat sendiri tabut itu. Tabut ini adalah merupakan satu kotak yang berisi dengan peninggalan daripada Nabi Musa alaihi salam. Dalam tu ada kasut Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Lalu apabila mereka melihat tabut ni digunakan oleh Bani Israel dalam apa-apa perangan pun sebelum daripada ni. Tapi mereka tabut ini akhirnya telah dicuri, telah dibawa lari oleh kumpulan yang menyerang mereka tu, iaitu tentera Jalut dan lain-lain. Jadi akhirnya apabila mereka melihat ni, maka mereka barulah nak mengikut Talut tu. Tetapi banyak lagi sebelum daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala telah uji mereka dengan macam-macam ujian. Jadi kita akan lihat dalam muka surat ni insya-Allah ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada mereka, kerana memang tabiat dalam peperangan, untuk menghadiri peperangan, salah satu daripada perkara yang penting adalah seseorang tentera tu akan diuji terlebih dahulu. Jadi kumpulan tentera Bani Israel ni yang nak ikut ni, yang kata bersemangat nak ikut, yang dikatakan lebih 70,000 ni, mereka ni semangat nak ikut Talut untuk pergi berperang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji mereka dulu, sebagaimana yang akan kita baca dalam ayat ini insya-Allah. Salah satu daripada perkara menarik yang kita nak ceritakan juga tentang kisah kisah Talut dan juga Jalut ini yang masyhur David dan juga Goliath, ceritanya dalam orang barat buat cerita-cerita ni kan, ada movie-nya ada dan sebagainya kan. Salah satu daripada cerita yang menarik tentang ni ialah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita ni, iaitu yang pertama sekali Allah Ta'ala bawa cerita ni selepas daripada Allah Ta'ala menceritakan banyak hukum-hukum dalam Quran ni kan. Allah Ta'ala ceritakan tentang hukum pusaka, tentang hukum qisas, tentang hukum puasa, tentang hukum solat dan macam-macam lagi kan. Allah Ta'ala perintah, iaitu syariat asasi yang ada di dalam Islam telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ni. Sebelum daripada cerita ni nak menunjukkan, setengah ulama mengatakan bahawa nak menunjukkan bahawa pentingnya umat Islam ini mematuhi syariat Islam jika sekiranya mereka ini ingin menang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya yang menarik juga ialah surah ayat ini, ayat yang kita baca sekarang ni adalah turunnya di ambang. Kita kata di ambang, iaitu di permulaan hampir-hampir nak berlakunya peperangan Badar. Dan cerita yang berlaku ni memang hampir-hampir seperti, iaitu yang akan kita tengok sebentar lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran kepada Nabi kita dan juga para sahabat semua bahawa bahawa mereka ni kan, tak kisah mereka ni sikit ke banyak ke, yang penting tu mereka mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka ni orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan beri kemenangan juga kepada umat Islam ni. Jangan takut ni. Jadi insya-Allah kita akan tengok ayat ni kan. Jadi yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falamma fasola. Fasola tu artinya keluar, artinya kharaja. Jadi apabila mereka ni keluar, mereka pun keluarlah nak pergi berperang kan jadi dikatakan peristiwa itu berlaku di Palestin. Palestin yang sedang kita hangat-hangat sedang bercerita sekarang ni kan. Cerita ni berlaku sini kan. Lalu Talut ni kan, fasama Talut bil junudi, jadi dia bawa tentera-tentera tu yang dikatakan 70,000 tadi tu nak pergilah lawan dengan Jalut ni. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Lalu dikatakan jadi tentera Jalut ni sangat besar, orangnya pun besar. Dikatakan dan nama dia Amalik. Amalik ni kalau dalam bahasa Arabnya macam gegasi, tapi taklah gegasi tapi maknanya lebih besar lah badan-badan dia tu kan dan sebagainya kan, tentera tu yang besar. Jadi qala innallaha mubtaliikum. Apa kata Talut kepada tentera dia ni? Allah Taala nak uji kamu, mubtaliikum mukhtabirkum. Allah Taala nak uji kamu binahar, dengan sungai, dengan satu sungai. Kerana dikatakan pada masa itu apabila mereka keluar saja untuk pergi berperang ni tiba-tiba kan ada panas terik pada manusia tu, dan mereka sangat-sangat dahaga kan. Jadi tiba-tiba pula tengok ada sungai, dan dikatakan sungai inilah sungai Jordan, satu pendapat lah katakan wallahu a'lam bissawab. Jadi lalu Allah Taala tak sebutkan sungai ni sungai apa kan, yang penting ialah satu sungai. Kemudian faman syariba minhu, kata Talut kepada tentera-tentera dia, siapa-siapa yang minum daripada air ni, minhu daripada sungai ni, falaisa minni, dia tak boleh ikut aku, dia tak boleh jadi tentera aku. Tengoklah dah lah panas, tiba-tiba ada sungai, ada air, tiba-tiba tak beri minum. Apa ni? Seolah macam itulah kan. Wa man lam yat'amhu, kata Talut, siapa yang tak merasainya, yat'am yazukhu, tak taste dia tu, tak ambil air tu, fa innahu minni, maka dia akan menjadi kumpulanku, dia akan menjadi tenteraku. Kemudian illa, dia kata ada pengecualian sikit. Pengecualian tu apa? Illa man ghataghafa ghurfatan biyadih. Ada baca ghurfatan, ada baca gharfatan ada ghaim tu boleh baca dua menurut ulama qiraat. Jadi dia kata sini kecualilah
Tolut kata kecuali jangan confuse tolut dengan jalut sekarang Tolut tu makna baik, tayyib Jalut tu jahat jahat tu kan. Itu nak ingat yang mudah kan orang Melayu kan. Jadi faman syari, jadi dia kata illa mani tarafa ghurfatan. Maknanya ambil cebok macam ni, cebok dengan tangan saja. Makna cebok tu makna cebok satu cebok saja, minum satu cebok saja, tak boleh lebih. Jadi akhirnya setengah ulama kata seperti Imam Qurtubi, dia mengatakan bahawa pada masa ni terbahagi kepada 3 kelompok. Ada 3 kelompok tentera Jalut ini. Iaitu yang pertama sekali yang minum habis. Tak kira lah kan, bila nampak sungai ada dahaga, mereka minum turun kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, fasharibu minhu, mereka pun minum. Mereka ni ramai-ramai ni minum minhu illa qalila. Mereka sikit saja yang tak minum. Satu kumpulan tak minum. Tapi kita sebutkan tadi kan bahawa ulama tafsir kata ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah yang minum habis-habisan, sungguh-sungguh. Yang keduanya ialah yang langsung tak minum. Sebab apa? Sebab disebut sini ialah orang yang tak minum, lam yazuk lam yazuk la yat'amhu. Jadi waman lam yat'amhu fa innahu minni. Ada satu kelompok lagi yang diberi kebenaran untuk minum sikit, kelonggaran, iaitu minum satu cebok tangan saja. Dan tak boleh lebih daripada itu. Jadi ulama bahagi kepada 3 ni. Jadi ulama kata kat sini lah, golongan yang pertama tu memang tak boleh harap lah, tak ikut arahan. Golongan yang kedua, sebab arahan ni datang awal-awal lagi kan, sebelum mereka minum lagi. Jadi kemudian yang keduanya ialah yang minum, yang ambil rukhsah dikatakan. Yang ketiganya ialah yang langsung tak minum. Tetapi ada ulama katakan 2 sahaja, iaitu satu kumpulan lagi yang minum habis-habisan, yang kedua ialah yang minum dengan satu saja. Jadi orang-orang yang minum dikatakan oleh ulama tafsir seperti Jalalain, dia kata apabila ada yang minum tu, yang minum dengan satu cebok tu, mereka minum satu cebok tu, hilang terus dahaga mereka. Dan juga cebok untuk mereka dan untuk binatang mereka, terus hilang dahaga. Itu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada mereka kan. Orang-orang yang minum banyak tadi ni langsung tak hilang dahaga. Jadi itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, nak uji sebenarnya kan dengan sungai itu, dengan dahaga yang panas itu kan. Jadi illa qalilan minhum falamma, habis itu habis itu kan. Kemudian sekarang ni tinggallah orang-orang yang hanya minum sedikit tadi tu, minum satu cebok tangan tadi tu. Kemudian itu saja yang dibenarkan. Yang dibenarkan ikut Jadi dikatakan bilangan mereka pada masa ni yang qalilan tadi tu, yang sedikit tadi tu, ialah 313 orang sahaja. Jadi number ni disebutkan oleh ulama-ulama tafsir nak katakan bahawa bilangan mereka sangat sikit. Satu yang pertama. Yang keduanya ialah bilangan ini hampir menyamai sebagai apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar kita ada 313, ada yang ulama kata 315. Jadi bilangan ini dikatakan sama dengan bilangan tentera Jalut yang nak pergi. Jadi bilangan sangat sikit Dikatakan tentera Jalut pada masa itu. Tentera Tolut ni ada 313 saja, tinggal yang minum sikit tadi tu. Kemudian tentera Jalut ni ada 400,000, anda kata 300,000 orang. 300,000 dengan badannya yang besar dan sebagainya kan. Jadi pada masa inilah maka falamma jawazahu wa wallazina amanu ma'ahu, apabila mereka pun melintas sungai itu, menyeberangi sungai itu, huwa dia wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Lalu mereka pun berkatalah, ni kumpulan yang ni. Satu riwayat kata yang menyeberangi ni, yang dah tinggal sikit ni pun. Tapi mereka macam mana kita nak lawan Jalut Jalut ni katakan, ni katakan sebut nama Jalut sini kan. La taqata maknanya la, tak ada power dah, tak ada kuasa dah kita ni nak lawan Jalut ni. Macam mana ni? Macam mana ni kan? Tak ada. Jadi la quwwata dia katakan. Jadi mereka kata la quwwata la taqata lana al-yawma, pada hari ni bijalut, nak lawan dengan Jalut. Wa junudihi, dan juga tenteranya yang sangat ramai ni. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah, lalu berkatalah pada masa tu apabila satu kumpulan tu, satu sebahagian daripada tentera tu kata macam tu, kita dah sikit, macam mana kita nak lawan tentera banyak ni. Lalu orang-orang yang yakin dengan Tuhan. Jadi ini Allah Taala puji orang-orang yang yakin. Yazunnu sini bukan menyangka tu, menyangka maknanya 50% tu bukan, tapi maksudnya ialah orang yang yakin. Allazina yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa mereka ni yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kam min fi'atin, mereka berkata, kata mereka pada masa tu apa? Kam min fi'atin. Ini dah jadi satu kaedah ni. Kaedah dia apa? Prinsip dia apa kan? Dalam sebagai umat Islam, ini prinsip yang sepatutnya kita pegang. Apa yang patut kita pegang tu, iaitu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak? Itu kan kam. Kam situ ialah kasir maknanya. Kam tu bukan maknanya berapa, tak. Kam situ maknanya dia kam khabariyah, dia panggil dalam bahasa Arab. Maknanya ialah banyak. Banyak daripada fi'atin qalilah, jamaah. Fi'atin tu
jamaah yang sedikit, kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, dan dapat mengalahkan kumpulan yang banyak. Berapa banyak? Banyak sangat kan? Banyak sangat sini. Jadi, tapi syaratnya apa? Biiznillah. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala izin semua kan, Allah Ta'ala benarkan, Allah Ta'ala nak macam tu, maka dia boleh berlaku. Jadi banyak memang peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Memang kan, semua perlawanan, semua pertempuran, semua ma'rakah yang dilalui oleh Nabi kita SAW dalam hidup baginda, semuanya tentera Islam ni lebih bilangannya kurang daripada tentera yang mereka nak lawan, iaitu tentera kafir. Tak kira lah kan, sama ada orang Yahudi ke di Khaybar, sama ada orang Mekah ke, iaitu orang-orang musyrik Mekah, orang Quraisy dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, dalam peperangan Ahzabnya. Kemudian ni ketika melawan tentera Romnya dalam peperangan Mu'tah, semua ni bilangan orang Islam adalah sedikit. Satu kali saja, yang mana tentera Islam ni lebih ramai daripada tentera kafir yang nak lawan. Apa dia? Iaitu peperangan Hunain. Jadi apabila dalam peperangan Hunain, dalam sejarah Nabi kita SAW tak pernah kalah. Kecuali mungkin orang kata ada Uhud. Uhud tu macam kalah lah kan. Tapi sebenarnya tak ada menang, tak ada kalah tu kan. Dia macam tengah-tengah macam tu. Tapi yang clear kalah mula-mula tu ialah apa? Iaitu masa peperangan Hunain. Permulaan peperangan Hunain. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Kenapa orang Islam kalah dalam peperangan Hunain pada permulaan tu? Kerana mereka bilangan yang ramai. Bilangan mereka pada ketika lebih ramai daripada bilangan kafir. Jadi bila mereka ni, bilangan mereka ramai, mereka ni mula merasai bahawa tak ada dah biiznillah ni. Iaitu merasai Allah Ta'ala akan tolong mereka. Allah Ta'ala, kita menang ni dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kita, bukan tenaga kita, bukan senjata kita, bukan kekuatan kita. Pada masa itu, orang Islam akan mula berfikir, iaitu bergantung kepada senjata, bergantung kepada hati manusia kan. Hati manusia bila dia bergantung kepada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa itulah mereka akan kalah. Jadi kalau kita tengoklah apa yang berlaku pada hari ini di luar sana kan, kita tengok kan apa yang sedang berlaku kan di depan kita, iaitu apabila berlaku pertempuran di antara orang Islam dengan orang Yahudi dan sebagainya. Kita tengok kalau ikut dari segi kekuasaannya, dari segi powernya, dari segi tenaga, dari segi persenjataannya, mereka hebat kan. Persenjataan orang Islam sikit saja kan, yang nak melawan sikit kan, tapi mereka yakin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bila ada biiznillah ni kan, maka pada masa tu kan tak ada yang dapat mengalahkan mereka, insya-Allah kan. Insya-Allah, cuma masalah yang akan menentukan. Sebab itulah orang kafir takut perkara ni kan. Ni ayat ni adalah merupakan satu perkara yang sepatutnya menjadi dasar lah, menjadi pegangan kepada semua orang Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Tapi cumanya Allah Ta'ala nak kita ni bersabar. Bersabar artinya apa? Melawan, terus melawan. Jangan kalah, jangan lemah. Sebab apa? Allah Ta'ala insya-Allah ma'as sabirin, akan bersama-sama dengan kita insya-Allah kan. Jadi jangan takut, insya-Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada umat Islam. Yang penting ialah berpegang kepada Islam. Yang penting lulus ujian-ujian. Sebab itulah kalau kita tengok, kita dengarkan tentera-tentera yang melawan Yahudi ni kan, syarat untuk bersama-sama untuk menjadi tentera Islam yang bersama nak melawan Yahudi itu sangat dahsyat kan. Kalau di sini ada ujian airnya, ujian tentera yang ramainya, ujian dahaganya kan. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku kan, memang ada syahid, ramai syahid di kalangan mereka kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kekuatan, iaitu tapisan sangat dahsyat nak jadi tentera-tentera Islam yang nak melawan dengan tentera-tentera kafir tu kan. Iaitu apa? Mereka mestilah lulus. Sebagai contoh nak saya sebutkan, iaitu mereka mestilah sembahyang subuhnya tak pernah miss daripada masjid sebagai contohnya. Mereka mestilah hafal Quran sebagai contohnya. Dan mereka lah mestilah melazimi, tak boleh buat dosa-dosa besar, tak boleh kan. Semua tu maknanya sangat strict kan, untuk menjadi salah seorang daripada. Jadi inilah yang berlaku juga kan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestin dulu, dan begitulah insya-Allah kan. Jadi kalau kita tengoklah, mungkin ada orang keliru, orang katakan oh ini tentera Bani Israel. Tentera Bani Israel itu mereka ni melawan tentera Jalut ni yang telah mengambil Palestin pada ketika tu, yang telah merampas daripada Bani Israel tu. Bani Israel lah kalau ikut yang betul. Ni bukan masalah siapa, bukan siapa dia ni Bani Israel ke, dia tak Bani Israel ke, itu tak penting. Yang penting ialah siapa yang mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang lebih berhak kan untuk memerintah di atas muka bumi ini, untuk menunjuk manusia kan. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas orang lain, tidak sepatutnya.
tak sepatutnya diberi peluang lah untuk ni kan. Jadi insya-Allah di hujung ayat ni, di hujung muka surat ni kita akan tengok lagi satu perkara yang dinamakan sebagai qanun al-mudafa'ah. Qanun al-mudafa'ah. Apa dia? Insya-Allah tunggu insya-Allah di hujung muka surat ini insya-Allah. Seterusnya kita tengok lagi walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Apabila barazu ni maknanya berdepan maknanya berdepan ataupun tentera ini dah nampak tentera ni. Itu barazu Kalau dalam bahasa Arab, kalau berlawan seorang dengan seorang sebelum daripada apa-apa peperangan, mereka akan ada lawan seorang dengan seorang dulu. Nama dia mubarazah. Mubarazah. Jadi barazu ni maknanya nampak lah kan, tentera ni nampak tentera ni. Dululah, sekarang ni tak boleh nampak lah kan nampak melalui satelit saja kan. Jadi dulu ni walamma barazu, apabila dua-dua tentera tu dah nampak dah, li Jaluta wa junudihi, ni orang Islam yang bersama dengan Talut ini, bersama dengan Talut ni, Tayyib ni, Tayyib tadi, nampak Jalut yang jahat tadi tu, wa junudihi, dengan tentera dia, maka qalu rabbana, mereka pun berkata, doa ni doa orang Islam kan. Doa orang Islam yang menunjukkan bahawa mereka ni sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bergantung, hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak luput Makna ketika apa-apa pun mereka tak rasa bahawa apa yang mereka buat ni itulah yang akan dapat mengalahkan musuh. Tak. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi, diajar oleh para sahabat kan, innama tuqatiluna a'da'akum bi a'malikum. Dia katakan, sesungguhnya kamu ni melawan musuh kamu ialah dengan apa? Iaitu dengan amalan kamu. Bukannya dengan kekuatan kita saja kan. Kita betul kena menyediakan kekuatan, wa'idulahum mastata'tum, tapi mastata'tum min quwwah. Sekadar kemampuan kita kena buat usaha. Sekadar yang kita boleh mampu, kita kena buat. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh lupa bahawa yang memberi kemenangan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, apabila mereka ni nampak dah, mereka pun berkata, afrir alaina sabran. Sebab Allah Ta'ala ni akan bersama dengan orang sabar. Jadi mereka minta kepada Allah. Afrir ni makna curahkan. Macam air tu, kalau kita curahkan tu nama dia afrir tu. Curahkan daripada jak tu kan kepada dalam gelas tu kan. Curah habis. Itu afrir. Ya Allah, afrir, campakkanlah, tumpahkanlah kepada kami ini apa? Alaina sabran, sabar, kesabaran, wasabbit aqdamana, dan juga ya Allah sabbit aqdamana. Sabbit aqdamana tu kalau ikutnya ialah kukuhkan tapak kaki kami. Tapi maksudnya ulama tafsir kata seperti jalan lain, dia kata ialah sabbit qulubana. Iaitu teguhkanlah hati kami alal jihadi, untuk bersama-sama berjihad untuk melawan orang-orang yang tidak mahu kepada Islam ni, orang yang menentang Islam ni. Jadi itu sabbit aqdamana artinya ialah sabbit qulubana alal jihadi, untuk buat ni, untuk berurusan ni, jangan kami lari maknanya. Wansurna alal qaumil kafirin, dan perkara yang ketiga yang mereka minta kepada Allah ialah wansurna alal qaumil kafirin, dan beri tolonglah kami untuk melawan orang kafir ni. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala pun fahazamuhum. Kita tengok sini kan ayat Allah Taala gunakan fahazamuhum. Fa tu maknanya ialah maka. Maka tu makna selepas daripada terus mereka dah berdoa ni, Allah Taala irinkan doa tu dengan kemenangan kepada mereka. Mereka pun dapat mengalahkan. Tengok kan macam mana 313 orang, 311 orang, ada setengah kata kan, dapat mengalahkan 300,000, kemenangan tu milik Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala boleh beri kepada apa-apa yang saja kan, kepada sesiapa saja. Jadi yang penting ialah kita ni mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahazamuhum biiznillah, dengan izin Allah, Allah Taala sebut kan. Maknanya bukan dengan sebab-sebab lain kan, bukan sebab kekuatan kamu dan sebagainya kan. Biiznillah. Kemudian Allah Taala kata wa qatala Daud. Dalam peperangan tu Daud ni orang putih panggil David David tu, jadi David tu Daud tu adalah merupakan salah seorang daripada tentera dalam Jalut tu, dalam Talut tu. Minta maaf, saya pun confuse kan, Jalut Talut kan. Jadi bersama dengan tentera Talut yang kita kata 300 lebih tadi tu kan, itu ada seorang nama dia Daud. Jadi Daud ni Daud, nama dia Daud bin Isha kalau ikutnya dalam riwayatnya kan. Daud ni pada masa tu umur dia masih muda lagi. Dia kata umur baru 19 tahun Jadi sangat muda lagi. Jadi dia telah berjaya membunuh Jalut ni. Dia kata diriwayatkanlah dia bawa lastik yang besar tu, letak batu kat situ kan. Batu tu, lastik tu. Jadi dia nak pergi lawan Jalut, pergi tengok Jalut dia. Jalut tu baru Jalut nak datang nak bunuh dia, dia pun tarik lastik dia tu kan, yang besar tu kan, dia kepuk batu kena pada dahinya katakan, terus jatuh. Jatuhlah. Ni maknanya usaha kita kan.
Takkanlah kalau kita kata, oh takkanlah batu pun boleh mati orang. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa kan. Allah Taala boleh buat apa saja kan. Kalau kita kata kita hantar apa ni, peluru pandu ke apa kan, walaupun kecil, kita kata Allah Taala nak kena, bagi kena kan. Walaupun orang hantar besar mana pun kan, berapa tan pun kan, kalau jatuh, kalau tak meletup juga. Allah Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala telah menjadikan Jalut yang jahat tadi ni mati. Kerana apa? Lastik daripada ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun kata mana? Wa atahu Allahul mulka wal hikmata. Lalu Allah Taala pun berikan kepada Daud ini al-mulka, kerajaan. Maksudnya selepas daripada Samuel dah tak ada, selepas daripada Talut dah tak ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berilah kepada Nabi Daud ini dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama ialah al-mulka, kerajaan. Maknanya dia menjadi raja selepas itu. Tapi yang kedua, dia juga diberikan apa? Al-hikmata. Al-hikmata situ ertinya apa? Ertinya ialah kenabian. Jadi Daud ini, Nabi Daud alaihissalam ini adalah merupakan Nabi yang pertama sekali daripada Bani Israel yang mendapat dua benda sekaligus. Iaitu dia menjadi raja, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan raja, dan kemudian diberikan dia ni dengan kenabian. Dan kemudian wa'allamahu, perkara yang ketiga yang Allah Taala beri kepada dia, apa? Wa'allamahu mimma yasha. Allah Ta'ala telah ajar kepada Nabi Daud ni benda-benda yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa dia? Di antara contohnya ialah dia boleh melembutkan besi. Besi di tangan dia ni boleh lembutkan. Kita ni kena bakar, panas dulu, kena ketuk kan nak buat ni. Tak. Dia boleh buat dengan tangan je. Besi tu bagi dia, tangan dia. Bagaimana benda ni boleh terjadi? Jangan tanya. Biiznillah kan. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak izinkan, semua benda boleh buat. Jadi, janganlah kita pula ada orang nak belajar pula. Ada belajar ni saya boleh lembutkan besi. Tak. Ni Nabi Daud Allah Ta'ala beri khusus kepada. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud ni apa? Iaitu dia boleh memahami bahasa haiwan. Bahasa binatang. Dia boleh bercakap dengan binatang. Dia boleh bercakap dengan burung, boleh bercakap dengan lembu, boleh bercakap dengan gajah, boleh bercakap dengan kambing, dia boleh bercakap dengan unta. Semua benda dia boleh bercakap kan. Jadi sebab itulah benda ni diturunkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman, anaknya. Anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi insya-Allah kan kita akan tengok lagi cerita pasal Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni kan dalam ayat yang lain insya-Allah. Kita akan tengok nanti. Jadi kita setakat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada dia tiga perkara. Yang pertama al-mulk, yang kedua an-nubuwah, dan yang ketiga ialah al-ilmu, beberapa perkara yang Allah Taala nak izinkan, nak berikan kepada dia. Jadi ini di ayat ni juga menunjukkan apa? Bahawa nabi-nabi sendiri pun memerlukan kepada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nabi kita mengajarkan kita, iaitu apa kan? Kita mengharapkan ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada aku ilmu-ilmu kan. Tambahkan kepada aku ilmu-ilmu. Banyak lagi benda yang aku tak tahu. Seterusnya ialah walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha zu fadlin 'alal alamin. Allah Taala mengakhiri ayat ini, ayat 251 ni, dengan satu prinsip, satu kaedah yang semua kita kena faham, yang dinamakan, yang saya sebut tadi, iaitu Qanun al-Mudafa'ah. Nama dia Qanun al-Mudafa'ah. Iaitu apa? Iaitu mudafa'ah, tolak menolak. Ikut terjemahan ayat ni, walaula, kalaulah tidak Allah Subhanahu Wa Taala daf'ullah, menolak an-nasa, manusia, ba'dhum bi ba'din, maknanya sebahagian daripada manusia menolak sebahagian yang lain. Maksud menolak di sini ialah bukan tolak tu kan, tolak orang jatuh kan, bukan. Tapi maksudnya ialah menghalang. Maksudnya ialah peperangan. Maksudnya ialah berlaku. Maknanya kalaulah, macam mana benda ni boleh berlaku kan? Allah Subhanahu Wa Taala kata kalaulah benda ni tidak berlaku, apa akan jadi? Apa akan jadi? Allah Taala kata la fasadatil ard. Nescaya akan rosak, binasalah bumi ini kalaulah tidak ada qanun mudafa'ah tadi. Kalau tidak ada peperangan tadi. Kalau tidak ada tolak menolak tadi tu. Iaitu apa? Kalaulah manusia ini tak menghalang, tak boleh halang orang lain nak buat jahat ke, orang lain nak buat maksiat ke. Allah Subhanahu Wa Taala kata rosak muka bumi ni. Rosak macam mana? Iaitu akan zahirlah asyirku. Akan lahirlah kemaksiatan. Akan lahirlah di atas dunia ni, yang menguasai dunia ni ialah apa kan? Akan lahirlah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Akan lahirlah orang-orang yang syirik kepada Allah. Kenapa? Kerana tak ada orang nak menghalang dia, kerana tak ada orang nak menghapuskannya. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala
bukan Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menyuruh kita ni menyerang suka-suka hati, tak. Tapi maksudnya ialah penghalangan manusia daripada membuat maksiat, daripada membuat kekufuran. Ini adalah merupakan satu kemestian yang mesti berlaku, dan orang Islam mestilah bersedia kan untuk menerima perkara ini, iaitu apa? Iaitu bersedia untuk menolak, bersedia untuk menghalang. Kita kata amar ma'ruf nahi munkar ke, kita panggil jihad ke, dan sebagainya. Semua tu adalah tujuan dia adalah untuk membawa manusia kepada kebenaran ni. Dan kita tak boleh benarkan. Sebab kalau benarkan, kalau kita nak kata tak boleh kacau orang, tak bolehlah usik orang terpulang kepada dia, kubur masing-masing ke, sebagainya. Kalaulah berlaku macam tu, nescaya inilah yang kita katakan qanun mudafa'ah tidak berlaku. Tak, Allah Ta'ala kata mesti perkara ini berlaku. Kalau ada orang-orang yang buat maksiat, mesti kita halang dia. Kalau ada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mesti dihalang. Kalau kita guna kuasa, gunakan kuasa. Kalau guna ada mulut, kita boleh dengan mulut, gunakan mulut. Kalau kita boleh media sosial, guna media sosial kan. Maknanya ialah kena gunakan. Kena gunakan apa saja yang kita mampu untuk apa? Untuk menghalang maksud. Jadi itu nama dia qanun al-mudafa'ah. Kita kena bersedia, kena get ready, sebab itulah kena ada pertahanan, kena ada ketenteraan, kena ada kekuatan dan sebagainya kan, untuk bina kekuatan. Wa'idullahu mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu dengan kekuatan. Dan seterusnya Allah SWT kata walakinnallaha zu fadlin 'alal 'alamin. Allah Taala dengan dia memberikan ini, mengurniakan ini, kurniaan yang sangat banyak kepada al-alamin, kepada dunia ni. Jadi salah satu ni adalah qanun al-mudafa'ah yang kita sebutkan tadi. Seterusnya ayat yang terakhir, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Semua ni Allah Taala kata semua ni adalah itulah dia tanda-tanda ayat-ayat hukum-hukum Allah yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad. Kami bacakan, kami ceritakan kepada kamu, kata ulama tafsir, kami ceritakan natluha nakussuha alaika bil haqqi, dengan benar. Dengan benar ni ada bisidqi, cerita ni adalah cerita benar. Walakin wa innaka laminal mursalin, dan kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul. Tidak sebagaimana yang didakwa oleh orang kafir yang mengatakan bahawa tak ada, kamu ni rasul ke, kamu ni rasul ke, kata orang kafir terhadap Nabi kan. Sedangkan mereka tahu bahawa Muhammad ni tak berbohong, Muhammad ni tak menipu, Muhammad ni tak tahu, bukan belajar dengan siapa-siapa kan. Tapi itu adalah merupakan Jibril yang datang kepadanya, memberitahu sesuatu benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja insya-Allah. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang terakhirnya saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah memberi sumbangan sedikit sebanyakan untuk kita meluaskan lagi insya-Allah web kita ni, untuk menyebarkan lagi, dan insya-Allah moga-moga Allah SWT akan berikan pahala insya-Allah kan, keseluruhan daripada sumbangan yang tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat berikan tu, insya-Allah semuanya full adalah untuk digunakan untuk menyebarkan sesi-sesi kita ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.